Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara saya Al-Fadhil Ustaz Zaki yang juga merupakan rokok paksi paksi Krian. Terusnya kepada tuan-tuan muslimin muslimat hadirin hadirat yang alhamdulillah dapat sama-sama berada di dalam satu majlis taman ilmu. Ya Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk bersama pada pagi ini. Moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertamanya marilah sama-sama kita melihat, meninjau betapa semakin hari semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang kata kita ni makin hari makin banyak umur. Makin hari bertambah umur kita. Daripada umur 50 naik 60, 70. Dia akan makin hari makin banyak. Tapi sebenarnya bukan makin hari makin banyak, tapi makin hari makin sikit. Sebab Allah SWT takdirkan umur dia 60 tahun. Dia dah sampai dah umur 59 tahun, 200 hari. Tinggal baki dia 4 hari saja lagi. Macam bateri handset. Tengok daripada 3 bar, tinggal 1 bar lagi dah. Kuah sikit, kuah habis. Akhirnya sampai di ujung. Fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa apabila sampai ajal Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pendekkan, lewatkan dan cepatkan walaupun satu saat, walaupun satu lahzah, satu seketika. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pertamanya alhamdulillah dalam suasana Ramadan ni saya diundang oleh sahabat-sahabat paksi Krian bersama dengan maklum pakcik yang ada depan ni, semua ni alhamdulillah. Semua ni alhamdulillah Allah buka hati kita, Allah gerakkan hati kita untuk sama hadir ke dalam dewan ini. Ini merupakan satu nikmat yang besar. Betapa ramai manusia yang dia kata berumah syawal kita kan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas pergi assalam dari astro tu. Tengok TV, cerita dan sebagainya. Saya ambil TV rumah saya lepak pergi. Sebab apa? Tak jadi kerja. Anak pun tak lepas, sembahyang pun tak boleh, buat ibadah pun tak boleh. Gangguan. Bukan kata tak boleh TV tu saat pergi balik baik, lepak keluar pula. Maknanya penggunaan tu kena betul lah. Maknanya ada manusia yang macam tu. Tapi alhamdulillah kita ada TV dan sebagainya pun kita guna untuk kebajikan. Tengok dia benar baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala hantar kita pada pagi ni untuk sama-sama kita menghayati satu kuliah Ramadan yang insya-Allah saya akan kongsi. Mungkin Ustaz Zaki dah bagilah kepada tuan-tuan muslimin sekalian dan bagaimana Ramadan yang datang mendatang ni cukup bermakna pada kita. Cukup bermakna pada kita. Dan Ramadan yang datang ini ibadah sunat dibayar dengan ganjaran ibadah wajib. Ibadah wajib digandakan juga 70 kali ganda. Punya banyaknya.
Kalau kita kerja overtime 1 jam sangit 50 pound, sangit 50 sen. Bayangkan dalam bulan Ramadan 1 jam dibayar dengan 105 ringgit sebab kali dengan 70. Punya banyak sejam 105 ringgit, tanya orang semua orang nak kerja. Maknanya betapa banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan bonus pada kita, ganjaran pada kita, pahala pada kita. Cuma tinggal lagi kita sahaja yang mungkin kita ni rasa tak larat, sakit lutut, sakit pinggang, sakit badan, lemuk sana dan sebagainya. Tapi insya-Allah kita lawan juga dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala hadis menyebut, Rasulullah menyebut kata iblis syaitan diikat di rantai, tapi nafsu kita ni duduk keliling kita, duduk keliti diri kita, duduk tunggu dia. Dia kata Rasulullah baca Quran lah, Rasulullah tarawih lah. Dia kata kita berzikir. Berzikir dengan apa? Dengan 2 huruf. Huruf apa? Huruf ha dengan kha. Ha kha, ha kha. Sampai petang. Doa ha sampai petang. Pagi pula lepas pada tarawih balik kan, pun nak bangun seketika untuk sama-sama kita bermunajat pada Allah, nak meramu ayat mata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita meramu ayat mata di tengah malam ni, nak teriak pasal apa lagi? Kita menangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita mengadu kepada Allah, kita berlindung kepada Allah. Nak mengadu pada siapa lagi? Di saat orang yang tak boleh bantu kita, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bantu kita. Kita bersama dengan Allah, meramu ayat mata kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni zikir sampai pagi. Ha sedang azan subuh, lepas bangun ni dah sok pun tak ada kita. Makan sok, orang makan sahur makan sok. Sok ni orang putih kata sokin lah. Makan sok, makan sahur. Sahur ni bagi kena makan. Sebab apa? Sahur ni adalah perbezaan di antara kita puasa dengan ahli kitab. Ahli kitab puasa tidak makan sahur, tapi orang Islam puasa kita makan sahur. Kenapa Rasulullah kata tasahharu fa inna fis sahur barakah. Rasulullah qala fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata bersahurlah kerana dengan bersahur itu barakah. Nabi Yaqub alaihi salam dia menghabiskan waktu sahur untuk berdoa. Waktu sahur dia bangun, dia berdoa dan istighfar untuk anak-anak dia. Dia minta ampun pada anak-anak dia. Yakni pada anak-anak dia ramai, dia minta ampun kepada anak-anak dia dan juga dia sendiri dan sebagainya. Minta ampun, ya Allah, ampun dosa kami. Dan Nabi Yaqub mengikut riwayat menghabiskan masa sahur dia untuk dia memohon ampun dan memohon istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekarang ni bila kita berada pada awal Ramadan, alhamdulillah kita tengok masjid penuh lagi, penuh. Alhamdulillah. 10 awal Ramadan Allah janjikan dalam satu riwayat Ibnu Khuzaimah dan juga riwayat yang lain menyatakan awaluhu rahmah, awalnya rahmah, awsatuha maghfirah, keampunan, dan akhirnya wa akhiruha dan akhirnya apa? Aitqun minan nar, pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kalau kita 3 benda ni saja yang kita nak dalam hidup kita. Sebab 3 benda ni lah benda paling mahal sekali. Kalau tanya orang-orang yang dia tak mahu akhirat, tanya dia nak apa? Dia kata saya nak kereta besar, kereta mewah, kereta BMW. Saya nak banglo besar dan saya nak bini besar. Bagi contoh lah. Saya nak benda-benda besar, kemewahan kat dunia. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanya nak apa? Allah jadi 3 benda ni yang paling mahal. Satu, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh tak boleh bagi siapa pun boleh bagi rahmat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu ketika kawan-kawan ni ada beberapa orang ustaz dan sebagainya semayang. Kebetulan khatib dia silap baca khutbah. Dia kata apa? Wahai kaum muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Yang saya rahmati sekalian, dia kata. Dia nak kata yang saya hormati, dia kata yang saya rahmati sekalian. Kelak-kelak pada masjid dia perlu ingat. Rupanya ada silap. Sebab apa? Sebab manusia telah merahmati orang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang rahmat.
Maknanya rahmat turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, maghfirah. Siapa boleh ampun dosa kita? Dosa yang banyak ni siapa dia tak boleh? Selain daripada dosa dengan manusia, dosa paling besar ialah dengan Tuhan semesta alam, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang boleh mengampunkan dosa kita. Di saat orang lain tak ada ampun dosa kita. Sebab itulah satu hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam satu riwayat daripada Bukhari dan Muslim, yang menyatakan, Rasulullah menyatakan bahawa sesiapa yang mendirikan Ramadan, maknanya Ramadan ini dia tak tidak ada mendirikan Ramadan dengan apa? Dengan puasa, dengan solat tarawih, dengan zikir, dengan sembahyang-sembahyang sunat, dengan istighfar, dengan sedekah, dengan iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masjid, dan dengan pelbagai kebajikan yang lain lagi. Imanan, dengan penuh iman, dia percaya pada Allah. Bukan senang tuan-tuan nak bagi bulan Ramadan, nak bagi duit pada orang 100,000 pada orang. Kalau tak ada iman dia tak bagi. Tapi kalau ada iman dia sedekah pada orang. Dalam bulan Ramadan ni ada seorang kau, dia kata saya nak bagi derma. Derma tak apa boleh. Derma untuk buat masjid. Nak bagi tak apa ambil apa nama? Ambil resit nak bagi. Nak tulis nak bagi pinjam mana bagi? Sikit dah. Tak apa ambil sini. Dia tak nak pinjam mana ni? Nak bagi 100,000 yang terkejut. Dia kata kalau 100,000 saya boleh bagi pada saya, nak bagi untuk dulu jabat. Sebab keselamatan duit ni, dan juga takut tercicir, jatuh ataupun berlaku benda-benda yang tak ingin. Maknanya dia bagi semua, dia bagi dah. Ini contohnya bagi dah, bukan dia nak bagi. Orang kata dalam bukan nak jadi. Dia nak tak jadi dia tak. Tapi dia bagi. Subhanallah, siapa yang tak ada iman dia tak bagi. Tapi oleh kerana dia ada iman, man qama Ramadan, pada bulan Ramadan dia bagi pula. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan. Harap apa? Harap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan segala dosa-dosa yang telah lalu. Dosa yang dimaksudkan dosa kecil. Ada pun dosa besar kita kena taubat. Taubat jangan taubat nasuha. Ya Allah, aku dah dosa aku masa muda dulu ni, aku tak gini. Buat gini sebagainya. Kita minta taubat. Kamu buat dah, benci dah. Ada orang tuan-tuan, dia main nombor ekor. Dia benci pada nombor ekor tu. Dia benci orang semua buruk sikit pun dia marah. Orang sebut nombor A, orang nak sebut nombor lain. Tapi dia benci dah kalimah tu. Dia tak pernah meluat. Aku tak mau dah, aku tinggal dah. Aku lempak dalam laut, tak mau dah fikir benda tu. Ini orang-orang yang bertawab pada Allah. Dia tak mau dah benda-benda yang macam tu. Dan yang ketiga, atqun minan nar, pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita nak minta Allah Subhanahu wa taala nak lepas kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah bersama sahabat, maka tiba-tiba terdengar satu bunyi yang begitu dahsyat, bunyi dentuman yang dahsyat. Lalu Rasulullah tanya kepada sahabat, ya Rasul, wahai sahabat, ni kamu dengar ni apa dia ni? Maka sahabat Nabi punya sopan dengan Nabi, dia tak kata kami tak tahu. Dia tak kata macam tu. Kita ni kalau orang tanya, tak tahu, tu pun sopan. Ada buat kita tanya, dua tahun mana ni apa nama duit tadi atau tak tahu. Cakap dia tu cakap macam orang sopan. Abang kata, tadi cik tak tentu, tapi tetap kita pergi tengok tu lebih sopan. Dan sahabat Nabi ni tak pernah mereka ni bercakap dengan tidak sopan dengan Rasulullah. Bahkan bila ditanya, dia kata hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Punya sopan dengan Rasulullah SAW. Sebab apa? Rasulullah tak ada manusia dah yang boleh bantu kita, yang boleh jadi panduan, yang boleh jadi imam kita, yang kita bawa dengan dia lah akhirat. Tak ada siapa. Dan maka disebut oleh Rasulullah, Rasulullah kata apa? Rasulullah kata itu, ketahuilah wahai sahabat, dia kata itu adalah bunyi sebutnya batu yang dilepaskan 70 tahun dulu, sekarang ini baru sampai ke dasar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat dan dahsyat. Allahu Akbar. Jadi kalau kita minta pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala ni, benda yang cukup besar.
Allah lepas 3 benda ni. Allah bagi 3 benda ni. Satu rahmah, satu maghfirah, dan satu pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira ni kita selamat di akhirat. Walaupun kat dunia ni kita hidup hanya sekadar boleh makan saja, kan? Nak kata senang tak juga, tapi boleh makan lah. Alhamdulillah, boleh hidup lah kan. Tapi sebab apa? Sebab iman kita di akhirat. Allah kata orang yang paling banyak masuk syurga ialah orang miskin. Orang miskin dia redha. Dia miskin yang redha. Bukan miskin tak tahu, dia redha. Tak apalah, ada banyak ni kita makan banyak ni. Allah bagi banyak ni, alhamdulillah. Ada orang miskin yang makan ikan tambak sedap. Ada orang kaya makan daging tak sedap. Dia makan daging tak sedap. Dia tak try makan daging dari pula. Daging rusak tak sedap pula. Makan daging masak macam ni pula dan sebagainya. Cerita nak kata kita ni orang miskin yang redha. Sebab tu Rasulullah cerita. Dia kata saya sering dah orang main rumah saya. Dia kata kalau orang main rumah saya mesti kena jamu makan. Ini cerita apa? Maklum ni. Maklum cerita betul ni. Bukan kata saja buat cerita tak. Dia kata orang dulu, waktu dulu dia kata kalau orang main rumah dia miskin. Rumah miskin lah, rumah pun buruk. Bila main rumah dia, kalau main pukul 10 tu, orang zaman dulu ni dia semua makan nasi lah. Tunggulah makan nasi dulu sakit balik. Orang tua-tua, budaya orang tua-tua, dia ajak dulu makan nasi, jangan balik lagi. Dia ni, dia kata boleh mana miskin, tak ada apa. Dia kata bila orang main rumah dia baca ayat, kemudian bila habis benda ayat, dia buat ayat suruh orang tu balik. Dia buat ayat suruh orang tu balik lah. Dia tak, saya nak suruh nak pergi mana apa sebagainya lah. Sebab apa? Dia termalu. Sebab apa? Dia makan nasi ikan masin dengan ikan apa, dengan gula saja. Dia kata nak tak pandan, nak tengok orang. Dia kata tak malu ke orang. Dia kata tak apalah, selesai satu. Tiba-tiba satu hari dia kata dia pergi rumah orang tu. Dia kata dia pergi makan. Orang tu miskin macam dia juga, tapi dia tu semua orang makan. Dia kata makan, dia kata nasi kami makan ni lah, tak apalah. Dia kata dia makan orang apa tu ikan tampan dengan ikan kering saja, dengan ulang biasa saja. Makan sedap rupanya. Bila makan sedap dia balik rumah, dia kata rupanya makan di rumah orang sedap. Walaupun kita makan ikan masin. Dia kata sejak tu orang bayar rumah dia mahu makan nasi apa yang ada kita makan. Sebab tu kata mulut orang miskin ni, kita makan apa pun Allah bagi rezeki pada kita, nikmat sedap, nikmat lazat. Ada pun orang kaya sebagainya, makan apa pun kadang-kadang dia rasa tak puas, dia nak lagi dan sebagainya, kan? Dia tak puas. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kaum ibu dan ayah sekalian, semoga kita tengok pada benda macam ni. Jadi makna nak cerita pada kita bahawa kita kena sedekah. Sedekah ni orang sedekah, dia orang makan, orang zaman dulu dia cukup jaga. Kalau orang pergi rumah dia, kalau makan nasi, jangan duk apa puput, apa nama, memang puput lah. Bayu kerang kan, kikir. Jangan pergi dengar. Bila jaga, jangan pergi dengar kikir. Jangan pergi dengar kikir. Orang jaga, orang tonton dulu ni. Bila orang makan pula, rumah saya ajak, kalau makan, rumah kalau ramai, dia tak jangan duk kikir punya bunyi. Yang kedua pula, bila kita makan, bagi tetamu kita berhenti dulu. Jangan kita berhenti dulu. Jaga tetamu tu nak bagi dia makan. Dia kata, sehari kita makan kenyang, kita sudah dia nak makan malu lah. Dia kata, kan dia nak makan malu. Jadi kita kena bagi. Punya nak jaga tu. Punya nak jaga. Nak jaga. Sebab itulah, zaman sekarang ni tak ada. Zaman sekarang ni tu, pergi rumah dia tak, kita sembang kat luar lah. Sebab apa? Takut saya nak pula. Dia kata, sepuluh tu baru beli kemarin je lah. Kan? Bukan sini dah lah, tempat lain lah kan. Sebab apa jadi kita jadi takut. Jadi takut saat lagi dia kata kan, dah sembang buka apa nama, buka pelan ke rumah nak stop kursi ke semua, sembang betul saja. Punya tempat sedap, tapi kita tak boleh nak menikmati. Orang zaman dulu duduk atas desa saja, tapi mereka boleh menikmati. Itu maknanya sedekah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita balik pada bulan Ramadan. Ramadan ni adalah sekarang kita berada pada satu pemuncak Ramadan. Ramadan yang akhir, Ramadan yang akan meninggalkan kita. Lepas ada lagi beberapa malam, Ustaz sebut tadi malam 27, malam 27, malam 28, malam 29. 3 malam ni. Allah Akbar, 3 malam lagi dah. Dan tahun depan belum tentu lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Siapa boleh jamin tahun depan kita boleh, Allah boleh panjang umur kita?
Terus sebab itulah bila kita tengok Allah Akbar, tahun depan belum tentu lagi tuan-tuan. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah menyambung lagi kontrak hidup kita sampai Ramadan hari ini. Ni Allah sambung kontrak hari ini, sambung kontrak hidup. Kontrak apa? Kontrak bukan kontrak kerja, kontrak hidup. Kontrak nyawa kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kontrak nyawa pada kita hari ini, tambah sehari, esok sehari lagi, lusa sehari lagi, sampai setiap hari Allah sambung. Minggu lepas kita tengok pemandu-pemandu yang telah dibuang kerja, bila di interview, ditemu buat oleh press, bila ditanya dia pun kerja, pemandu bah ni lelaki, jarang kita tengok orang lelaki menangis. Betapa mahalnya air mata seorang lelaki. Susah nak menangis kan orang lelaki ni. Tapi menangis je. Dia tengok menangis, buang air mata. Saya sedih, buat gini-gini. Kita faham sebab apa? Sebab bayangkan Ramadan, anak-anak nak makan, isteri pun nak minimal keperluan Ramadan sebagainya. Tiba-tiba dia buang kerja. Dia buang kerja oleh mereka bah. Kita nak buat apa? Itu baru urusan dunia. Bila kita disekat, ditamatkan kontrak kerja kita menangis. Ini kan pula Allah SWT kalau tamat kontrak hidup kita ambil. Sebab kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih memanjangkan kontrak hidup kita sehari lagi hari ini. Esok belum tentu lagi, lusa belum tentu lagi. Sebab tu orang Islam dia lembut jiwa dia. Dia hati dia lembut, hati dia berasa dia kata, dia kata kalau aku semua dengan orang tak ada guna, kalau aku kedekut dengan orang tak ada guna. Sebab apa? Aku ni pemilik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila masa Allah boleh ambil kita balik. Bila-bila masa Allah boleh ambil kita balik. Bukan kau umur 83 tahun, kadang-kadang umur 38 tahun boleh Allah. Kan betapa ramai orang yang muda umur 18, 19 Allah ambil balik. Allah hantar sat tadi kat dunia, Allah ambil balik hantar. Ambil balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam 10 akhir Ramadan ni, dalam tinggal kita berada pada 10 akhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dia kata taharau lailatul qadri fi 10 al-awakhir. Dia kata carilah, mudah nak faham, carilah akhir lailatul qadar ni pada 10 akhir Ramadan. Makna cari ni bukan makna pergi cari torchlight. Pergi cari torchlight dulu malam ni kan, malam bila ni kan, yang dikatakan sebagai lailatul qadar, kita bukan bermakna kita mencari dengan kita pergi cari di dalam kolam tengok ayat malam ni lailatul qadar. Kita pergi tengok di bawah pokok ni dah sujud sikit lah. Rupanya pokok tu angin siuk. Nak ribut main petang marin, sengit. Dia duduk turun buah tu. Silap bulan, buah jatuh atas dia, mati. Dia kata lailatul qadar, timpa dia. Bukan itu yang dicari, tetapi itu sebagai tanda yang tidak jelas, tidak disebut dalam nas, cuma sebagai satu tanda yang Allah tunjuk kepada orang-orang tertentu saja. Tapi yang dikatakan lailatul qadar mengikut dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Abdul Halim Mahmud, salah seorang daripada Syekh Al-Haq. Dia kata apa? Dia kata carilah lailatul qadar mengikut ulama menyatakan, dia kata seperti mana yang disebut tadi ialah pada malam 27. Dia kata sebab apa? Dia kata berhujah dalam kitab tu, dia kata ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar ila akhir ayat. Ada 30 ayat, 30 kalimah daripada inna anzalna sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada 30 kalimah. Dan kalimah hiya tu, salamun hiya tu merujuk kepada lailatul qadar, berada pada kalimah yang ke-27. Maka sebagian sahabat Nabi, banyak ulama menyatakan, dia kata carilah pada malam yang ke-27. Kenapa? Pada malam tu dia kata ada signal, ada tanda yang Quran telah tunjuk pada kita. Jadi siapa yang mendalami Quran sampai janji Quran, dia akan jumpa. Satu lagi dalam kitab menyatakan, dia kata Lailatul Qadri disebut sebanyak 3 kali di dalam surah Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ada 3 kali.
3 kali disebut dalam surah Al-Qadr. Dia kata 3 kali itu Lailatul Qadr itu bila dibilang ada 9 huruf. 9 huruf kali 3 dia kata sama juga dengan 27. Ini bukan dikira oleh ahli matematik tak. Bukan dikira oleh sebahagian daripada ustaz-ustaz ke andai tak, tapi ditulis oleh disebut oleh ulama yang mendapat ilham mungkin daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak beri satu karamah, satu kemuliaan, satu kehebatan kepada manusia yang Allah inginkan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Ramadan yang berakhir ini Rasulullah SAW buat apa? Rasulullah SAW buat apa pada akhir Ramadan ini? Akhir Ramadan ini disebut dalam satu riwayat menyatakan karena Rasulullah SAW karena yajtahiduna fi ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dia menyatakan, dia kata karena yajtahidu adalah Nabi SAW yajtahidu, yakni bersungguh-sungguh pada bila? Pada malam 10 akhir Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairi, dan yang mana ia tidak bersungguh-sungguh pada malam yang selain daripada itu. Malam bersungguh-sungguh Nabi ikat kain, Nabi tinggalkan daripada menggauli isteri. Tak tidur bersama bini. Tak tidur tinggal bini. Duduk dalam masjid, yang iktikaf bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Iktikaf dan menambahkan amal ibadah. Kenapa? Kan dalam 10 akhir Ramadan dikatakan turunnya Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Nak bagi tajuk bagi kita Ustaz Zakir. Lailatul Qadr. Lailatul Qadri maksudnya Lailatul Qadar khairun lebih baik min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Subhanallah, punya banyaknya 83 tahun amal ibadah yang kita buat, Allah bayar lebih banyak daripada itu. Lebih baik daripada 83 tahun amal ibadah kita buat. Punya baik dan sebagainya. Tapi kita tengok malam akhir Ramadan ni kita beriktikaf di mana? Dia tengok anak-anak muda beriktikaf di mana? Bukan anak muda lah kan, anak-anak orang muda lah yang bawa anak kecil-kecil 2 orang. Iktikaf di Tesco, iktikaf di Giant, lepas tuan-tuan tengok, mereka habiskan masa di pasar raya. Ramai orang-orang yang umur 30, 40. Kita buat kajian, tengok. Tanya orang yang jual, pengunjung yang pergi ke pasar raya tu, dia pergi beli barang tu antara pukul 9 hingga pukul 12 tu. Lalu dia kata kena tutup lewat pukul 1 hingga pukul 2. Sebab kalau tak tutup ke 1, dia kata sebab pelanggan banyak sangat. Adik saya kerja di kedai ni, dia nikmat. Dia rabak, dia selalu duduk terang, ada cerita. Jadi nak abang kalau kita bawa, dia kata ramainya orang-orang yang umur pertengahan tahun ni lah, 30-an, 40-an, menghabiskan masa mereka tinggal tarawih, tinggal segala sembahyang dan bersama membeli barang-barang tu sampai setiap malam. Walaupun jam, esok pergi pula masjid, kalau jam ni berapa? Dia kata pagi jam lagi dah patah balik, main rumah. Balik-balik sampai rumah buka pintu, tak lagi sembahyang. Kita tengok dulu lah TV dulu, kan? Lagi mengantuk pula dalam TV. Aku tidur saat lagi kita sembahyang. Lepas masjid pukul 5.30 nak sembahyang apa lagi lah. Nak makan sok lagi, makan stokin. Nak makan sok lagi, nak makan sahur lagi. Lepas tu nak sembahyang sunat pun tak ada. Tak lagi nak sembahyang, Isya tak sembahyang lagi. Ada berlaku jadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi maknanya kita kalau macam tu, rugilah kita. Rugilah kita. Sebab apa? Sebab bila di akhirat ni buka akaun Allah Subhanahu Wa Taala, buka akaun kita. Di akhirat ni buka maklum Maimunah bin Ali, kata bila kan nama pula tahu jadi. Buka tengok. Akaun A tak ada, akaun B tak ada, akaun C tak ada, akaun A, B, C, D, E tak ada. Kacau kita. Kalau kita file lah, malaikat tulis ni maknanya canggih, cukup hebat.
Allah Subhanahu Wa Taala tahu semua. Malaikat ada kerja-kerja yang dia boleh buat dan sebagainya. Ini ada baru-baru ni saya baca dalam satu sahabat. Ada seorang artis. Dia kata apa? Allah doesn't have Twitter account. I follow him. Dunia lah terlalu manusia ada lagi artis. Tak mahu sebut nama lah. Tapi ada dalam pusat Malaysia, gambar ni besar, gambar warna. Dia sebut tu, kalimah tu. Ni kau ni sebut, ni kau ni sebut, ada gambar sekali. Besar, saya gunting simpan. Saya tanya abang, dia kata kot lah dia cakap dalam satu artikel. Dia pas sudut pada dia, press sebut. Tak ni gambar besar, dia boleh. Allah doesn't have Twitter account, but I follow him. Maknanya, macam Allah ni tak ada apa lah, tak ada Twitter. Tak ada Allah. Tak, kita mudah faham kata Allah tak ada alat pengguna apa. Sedangkan Allah SWT, kita tak boleh buat yang Allah doesn't have. Allah SWT, semua milik Allah SWT. Kita tak boleh kata Allah tak ada account, tak ada Facebook, tak ada apa semua. Dunia lah manusia, dia fikir macam mana. Itu yang dikatakan, bila mana kita jauh dengan kuliah ilmu, bila kita mana jauh dengan apa rahmat Allah SWT, bila mana kita jauh dengan apa nama, dengan pengajian ilmu. Jadi kadang-kadang percakapan kita boleh mengukurkan iman kita. Kadang-kadang percakapan kita boleh meruntuhkan agama kita. Ini yang bahaya. Sebab itulah kita kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmat Allah sekalian. Jadi di akhir Ramadan ni kita apa kita nak buat dalam masa 3 hari lagi. Kita alhamdulillah ada yang khatam Quran. Jika saya khatam banyak kali dah. Saya baca qul huwallah 3 kali. Kalau khatam. Sehari saya baca 100 kali. 20 kali khatam lah dia kata. Kemudian dia kata saya baca. Amalan ini dibuat oleh 3 kali dibaca ni. Amalan ini dibuat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia baca 3 kali. Kenapa? Karena mungkin dia amalan dia dengan Sayyidina Uthman adalah Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat Nabi yang lembut jiwa dia, yang suka baca Quran. Sehari dia khatam Quran 5 kali. Mengikut riwayat dia baca sehari khatam 5 kali. Bayangkan Allahu Akbar yang sebut. Lepas Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, akhir sampai habis. Satu juzuk lah, 30 juzuk. Sahabat Nabi baca. Subhanallah. Bayangkan macam mana Sayyidina Uthman. Kita kalau baca, Tok Imam baca panjang sikit, amboi Tok Imam ni pun dia tunjuk mahal Tok Imam ni. Kita tak katakan mulut, kita tak katakan hati, tapi dalam hati tu dia timbul dia, amboi Tok Imam ni, kita sakit lutut ni, dia kata. Kalau Allah bolehkan orang sakit lutut ni, dia kata. Lutut ni. Dia kata makan pulut banyak tu kan. Sakit lutut, apa saya cakap betul sikit Jadi dia kata sakit lutut sebagainya. Yang dia baca panjang, dia kata pun baca panjang. Kan? Tok Imam ni bukan baca panjang, pun dia baca satu muka saja, kan? Jadi maknanya Ramadan ni lah sajalah kita nak dengar imam. Imam kita, imam kita membaca ayat Al-Quran yang memperdengarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Malam lain boleh tak? Bulan lain boleh kita buat tarawih. Lagi kita bulan Syawal kita tarawih lah. Tak boleh lah. Ramadan saja yang ada tarawih. Ramadan saja yang kita nak baca Al-Quran. Tiba-tiba kita tinggalkan segala peluang ni, kita tinggalkan segala bonus ni, kita tinggalkan segala ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita ni dengan sihat ni, alhamdulillah. Tengok maklum depan tuan-tuan muslimin sekalian pun, alhamdulillah Allah bagi kesihatan. Kesihatan yang sihat lagi, alhamdulillah. Walaupun ada sikit banyak penyakit tu, alhamdulillah. Kadang-kadang penyakit pun kita kena syukur pada Allah. Sebab apa? Kalau tak ada penyakit, takut-takut kita tak sedar. Kalau penyakit kita tak sedar kata kita ni akan mati. Bila ada sakit ni, kita takut. Ada orang demam sikit-sikit pun matilah. Jadi kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun, laknatullah. Fir'aun tidak pernah mengikut riwayat, tidak pernah sakit. Dia tak pernah sakit sebab tu dia rasa dia hebat, dia kemat, dia sihat selalu.
Akhirnya dia jadi riak, dia jadi sombong, jadi takabur, dia memuja Tuhan dan memaksa ayat firman Tuhan. Akhirnya Allah tenggelamkan, Allah lemaskan, Allah rejam, Allah tolong dia masuk dalam laut akhirnya lemas, mati dalam keadaan kelemasan. Walaupun tengah lemah tu dia tak mengaku dah Allah tu Tuhan. Aku beriman dengan Tuhan Musa, tapi Allah tidak terima taubat kerana taubatnya sudah di hujung. Taubatnya kerana terdesak, bukan kerana keikhlasan yang sebenar. Tuan-tuan muslimin sekalian, jadi pada akhir Ramadan ni, marilah sama-sama kita membaca ayat Al-Quran. Marilah sama-sama kita khatam Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kita banyakkan membaca Al-Quran kerana Al-Quran inilah yang menjadi petunjuk kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitab. Inilah demikianlah ini kitab yang tidak ada keraguan padanya, yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada syak pada Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Muttaqin maksudnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat orang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu beriman dengan benar ghaib. Kita bila sebut neraka syurga tak nampak dengan mata. Tak ada siapa lagi yang pergi di kalangan kita, tapi kita beriman kerana ada. Kita beriman dengan Allah. Tak nampak Allah Subhanahu wa taala. Allah ada. Kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kata ada, kata tak nampak pun, tak nampak. Kalau nampak semua orang Islam. Kalau nampak Allah Subhanahu wa taala, pakai semua orang takut dengan Allah, pakai semua Islam. Allah bagi kita ni, kerana nak uji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita, buat kita ni, reka kita ni, buat semua ni, jadikan kita semua ni kerana nak memuji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang paling baik sekali amal ibadah dia? Siapa amal ibadah paling baik? Ada orang buat jahat, Allah izinkan juga. Orang buat jahat sebagainya, Allah izinkan juga. Orang buat baik pun Allah izinkan juga. Tapi ingat Allah kata dia kata apa dia? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang kafir pada Allah buat apa? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Bagilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang amat pedih. Ayat apa ni? Ayat pelik. Allah SWT wali mendalami bila sebut bagilah berita gembira. Fabashshir di mana berita gembira? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Bagilah berita gembira pada mereka dengan azab yang cukup pedih. Kita tahu perli ni dari tabik faham. Perli Allah SWT turun wahyu kepada kita. Perli kita ni hamba pada orang yang kufur pada Allah, tak percaya pada Allah sebagainya, mereka ni akan Allah Subhanahu wa taala azabkan mereka dalam api neraka yang cukup pedih. Ada ulama ni dia takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala, dia buat dia cucu api dengan dia cucu tangan dia dengan api. Dia ambil api dia cucu. Kita ni fikir macam pelik, cucu. Sampai hangus. Tahan. Dia kata kalau lah api dunia ni aku tak sanggup tahan, bagaimana aku nak menghadapi api di akhirat? Allah Akbar. Ulama ni benar pelik. Orang alim ulama ni dia tahu panas macam mana dia buat. Ambil ayat panas dia tuang di tangan dia. Kita fikir ini benar yang pelik. Sebab tu dia antara wali-wali Allah, kita tengok orang yang pelik mereka buat. Wali Allah bukan cakap banyak ada lah. Kadang-kadang pelik lah kan. Allah nak takdirkan dia. Allah hanya Allah saja yang tahu siapa dia sebagainya. Dia tuan, dia rasa keperitan, kesakitan sebagainya. Oh hebatnya neraka Allah ni, kalau Allah aku dimasukkan, Allah Akbar. Ini yang menangis, mereka takut kepada Allah SWT. Sebab itulah kita kena bila kena api dan sebagainya, bukan itu sebagai tanda Allah benci pada kita, kadang-kadang Allah sayang pada kita dengan Allah nak bagi satu khibrah, satu pengalaman pada kita supaya kita merasai betapa panasnya api yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi pada kita. Itu adalah sweet gift, satu pemberian yang manis
yang boleh kita fikir, oh ada hikmah yang tersembunyi. Kan? Bukan dia minta tak, tapi nampak kata kita kena fikir betapa dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin sekalian. Jadi maknanya pada bulan Ramadan yang akan berakhir, jadi marilah sama-sama kita gandakan. Kita tangisi Ramadan. Pada Ramadan yang akan datang tahun depan belum tentu kita akan capai. Kalau kita capai pun mungkin kita sampai, mungkin kita Allah SWT bagi pada kita penyakit yang tidak boleh lagi kita bersama kita tahu ni. Tahun ni kita boleh sembahyang, alhamdulillah, boleh kita khatam Quran, alhamdulillah, boleh main kuliah paksi, alhamdulillah, boleh boleh sedekah kepada anak-anak yatim, alhamdulillah, kita bagi sumbangan dan sebagainya, kita pergi masjid dan sebagainya, sembahyang subuh berjemaah. Tiba-tiba tahun depan tak berhenti. Dalam banyak-banyak tu dua tahun Nabi. Orang kampung saya pergi kampung saya tu, muda lagi, orang balik Mekah, muda sangat lagi. Kalau pasal apa lah, kira orang tak ada pasal apa lah, rombong sampai lah, lumpuh. Orang segar lagi, lumpuh sebelah. Tapi bila kita bicara dia teriak lah. Dia memang dia gangguan emosional lah kan. Emosional dia ada gangguan. Memang orang yang lumpuh dia mudah menangis. Dia menangis, dia teriak. Kita teriak, kita semua dia teriak. Kita pegang, kita bagi gambar. Dia marah kita, siapa tak main tengok dia macam lah kan. Biasalah tu, biasa. Itu perkara biasa. Jadi kita tengok, teriak. Dia kata gila apa semua itu sebagainya. Kita ambil pengajaran tuan-tuan. Kita ambil pengajaran. Kalau nak kita tepat, Allah Akbar, betapa ruginya kita. Sanggupkah kita tidur 10 tahun di atas kaki itu? Kalau Allah kata, nak pergi manja kata mobil. Kalau Allah buat macam tu ayat mereka. Nak pergi manja kata mobil. Nak pergi, pergi main tarawih, pergi buat sembahyang solat. Sembahyang sunat, sembahyang subuh jemaah ke ataupun sembahyang sebagainya. Dia bayar lagi. Allah tanya, nak pergi kata wabi, kata wabi. Ni aku bagi dia ni. Tak tuan-tuan, tak mau. Siapa pun tak mau. Ditakdirkan muda bagi rombong jadi jantung sebagainya, jadi lumpuh 10 tahun hidup, bayangkan 10 tahun hidup. Allah Akbar, bayangkan betapa adabnya. Kalau dah dipilih dengan gubernur ni, dia kata kalau gitu lebih baik kita sembahyang tak. Janji Tuhan yang bagi lumpuh dah, tolak dia juga. Ya. Bagi kupis sembahyang tak apa, bagi ku berbaik tak apa, bagi ku bersedekah tak apa. Sebab dah lumpuh ni ubat 120,000, 30,000 tak jadi kuali. Kadang-kadang tak jadi kuali. Tak sembuh. Inilah bayaran yang cukup mahal. Allah SWT bagi pada kita, suruh kita buat ibadah yang banyak, terutamanya pada 10 akhir Ramadan yang akan berakhir pada 2-3 hari ini. Jadi kita sama-sama kita hayat Ramadan. Pada Ramadan yang datang ni Allahu Akbar. Rasulullah SAW menyebut satu ketika mana Nabi naik mimbar, kembali ke khutbah lah, naik. Maka dia kata amin, amin, amin. Bila dia dengar kata amin, maka sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kamu berkata demikian? Maka Rasulullah menjawab sahabat, dia kata, ketahuilah wahai sahabatku, Jibril telah memberitahu kepada aku, dia kata, alangkah ruginya manusia bila mana dia masuk dalam madrasah Ramadan, bila mana dia masuk dalam bulan Ramadan, bila mana dia masuk dalam satu sisi Ramadan, tapi Allah tidak ampunkan dosanya ataupun dosa-dosanya tidak terampun. Rugilah manusia yang begini. Maknanya kalau kita tertolong dalam benda itu, maka rugilah kita. Kerana kita bertambah dosa kita, kekal kita pula tak terampun dosa kita yang ada kita tambah sebagainya, maka siapa yang akan mengampunkan dosa kita? Sebab itulah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, kami menzalimi diri kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau Dikau tidak ampunkan dosa kami ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan Engkau tidak kasih kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan jadi orang paling rugi dan dunia tak ada rugi. Kami dah paling rugi sebab dosa-dosa kami tidak terampun, tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ni masuk dalam bulan Ramadan, kita
Kita apa? Kita tidak terampun dosa kita, nanyalah kita, bunyilah kita. Sebab tu kita kena banyak istighfar. Istighfar ni banyak. Astaghfirullahaladzim, pun istighfar. Ataupun tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna dan sebagainya. Semua itu adalah istighfar. Kita minta Allah ampun dosa kita. Kita minta Allah SWT hilangkan segala noda dosa yang kita telah lakukan. Kenapa? Kita nak bertemu dengan Allah SWT macam pakaian kita pakai waktu kita dikapankan. Orang kapan bukan pakai baju warna kuning, warna merah, warna hijau, warna orange, tapi dia pakai baju putih. Kita masuk pun nak bersih macam tu. Nak bertemu dengan Allah dengan keadaan bersih luar dan dalam. Dan bertemu dengan Allah SWT dengan keadaan bersedia. Yang ni kita takut tuan. Jadi kita sebab tu kalau kita tidak memperbanyakkan istighfar, tak banyak istighfar. Rasulullah SAW istighfar saya 70 kali. Kita istighfar masa bila? Masa cucu jatuh. Jatuh kursi, astaghfirullahaladzim. Dia duduk macam mana jatuh ni. Kalau cucu dah jatuh tak istighfar. Bukan di sini lah, tempat lain lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sebut Allahu Akbar, Masya Allah, Inna lillahi walhamdulillah, semua ni kan, bila dia terjejut bukan kerana dia nak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tuan-tuan, kena memperbanyakkan istighfar dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan zikir ini dia boleh lembutkan hati kita. Bila dengar zikir, kita ingat Allah. Bila ingat zikir, ingat mati. Mati juga adalah kena zikir. Hai mati, orang mati, ya Allah. Aku ni mati dah, akan mati juga. Saya pernah terangkat dalam lift. Masuk dalam lift, tak ada lampu bawah, gelap gelita. Saya pun dah warna pernah macam tu lah. Tangan pun dah warna macam dengan gelap tu lah. Tangan buat macam tu. Buat macam tu tak nampak apa. Tangan ni buat macam tu, tak nampak apa. Punya gelap gelita. Masuk dalam lift, dalam lampu gelap gelita. Ya Allah, dalam kubur ni gelap macam ni lah. Dalam kubur ni gelap macam ni lah. Tak ada lampu apa. Mana ada orang berikon dalam kubur? Tak ada. Tak ada orang berikon dalam kubur. Tak ada orang lampu-lampu kubur. Tak ada. Semua gelap gelita. Yang ni yang kita takut. Sebab bila kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kematian, ingat mati, Allah Akbar, kita jadi gerun. Kita jadi takut, kita jadi cemas, mengenangkan dosa kita banyak, nak bertemu dengan Allah SWT kan. Yang nak bercakap ni bukan mulut kita, tapi yang bercakap ialah amal ibadah kita yang kita buat. Amal ibadah kita banyak baik, maka baiklah kita boleh cakap. Dia kata, Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa? Wa ma imamuka, siapa imam kamu? Dia kata imam saya lebih Sulaiman, dan imam kamu dia lebih Sulaiman. Kau boleh cakap macam tu. Ingat dia tak main dalam kuah. Dalam kuah, walaupun soalan yang kita dah tahu, akan ditanya di soal, tapi bukan dijawab kalau kita boleh menebak. Adakah manusia bergelis sejarah? Marhamullah yang jawab ni lah. Okey, Allah. Apa ni, wama lam yuqa Rasulullah boleh dah. Orang buka Quran, semua tulis semua. Okey, tempel tadi. Bila duduk tadi mereka tanya ni tunjuk macam ni Ada apa tu Mereka tanya tunjuk ni, baca lah tak? Ni ada semua siap ni. Tak boleh, sebab apa? Bukan bercakap dengan mulut kita, tapi bercakap dengan amal yang berbahasa. Yang kita takut tu tuan-tuan, mengikut dalam kitab. Walaupun kitab ni tidak ada nas, dia tak bersama nas, tapi dia cerita, dia kata dalam kubur ni, Tuhan pun cerita lah, dia kata bila masuk dalam kubur mati, Allah masukkan balik roh dia bangun seketika, bukan bangun tu kubur atas lah. Allah bagi sekejap roh dia masuk sampai kat pinggang, dia bangun, dia tengok Allahu Akbar, bila aku mati dah. Mati dah aku, tengok putih semua dah hilangkan. Waktu tu habis lah. Tak buat apa lagi. Allahu Akbar. Habislah, tak ada.
segala apa yang kita buat sudah musnah. Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa bi thalathin, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah. Bila mati anak Adam, habis musnah segala amal ibadah yang melainkan 3 benda saja. Apabila mati anak Adam, hilang segalanya melainkan 3 benda. Yang pertama sedekah jariyah. Apa dah sedekah jariyah? Jariyah ni maknanya berlari. Jariyah ni maknanya berlari, larian. Kalau dalam bahasa Arab, jara yajri. Jara yajri. Nah, jara yajri makna yajri itu berlari atau berjalan ataupun mengalir. Jadi yang disebut sedekah jariyah ni sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir macam mana?